وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ma'un pada juzuk yang ke-30 muka surat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kita lihat pada setiap daripada ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu hendaklah kita ketahui surah itu sebutan dalam bahasa Arab, masuk dalam alam Melayu pun sebut surah, tetapi dia juga dikaitkan dengan surat. Maksudnya adalah satu penulisan yang ada penulisnya. Lalu apabila disebutnya surah Al-Quran, ini tidaklah menunjukkan bahawasanya dia adalah sebuah gambaran kehidupan. Setiap daripada ayat tidaklah menunjukkan kepada tanda-tanda kewujudan Allah pada ilmunya, kewujudan Allah Subhanahu wa taala atas kebijaksanaannya yang dia zahirkan kepada kita. Disebabkan apa? Disebabkan kalam Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadim. Qadim maksudnya adalah terdahulu, azali tanpa ada permulaan. Dan sifat pada kalam Allah Subhanahu wa taala kembali pada sifat zat. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu berfirman sebelum dia menciptakan alam semesta ini. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berfirman atas ilmunya, atas sifat bijaksana. Mana-mana yang dikaitkan atas ilmu Allah, dia terlibat pada sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setiap daripada ayat Quran itu juga tidak lain menunjukkan kepada kita satu gambaran kehidupan alam semesta. Seolah-olah alam semesta ini, itulah ayat. Alam semesta ini umpama seperti mana kitab. Alam semesta ini umpama seperti mana surah di dalam Quran itu sendiri. Disebabkan apa yang kita baca terlibat dengan alam semesta ini. Kecuali mana-mana ayat yang dikaitkan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digambarkan. Dikaitkan dengan sifat yang ghaib tidak boleh digambarkan. Disifati juga dengan sifat makhluk yang ghaib juga tidak boleh digambarkan. Tetapi sebahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala boleh digambarkan. Sebahagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala boleh kita merasai kehidupan itu sendiri. Seperti mana dalam Quran diceritakan tentang sifat manusia yang terdahulu, apa yang mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajar melalui Quran. Maknanya telah berlalunya satu masa zaman umat-umat yang terdahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang apa yang berlaku pada zaman yang terdahulu, agar kita mengetahui memang wujud manusia pada zaman sebelum ini, mungkin ribuan tahun ini. Seperti mana kisah Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita yang menjadi sebuah gambaran tentang alam semesta itu sendiri. Jadi kita lihat pada ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu akan orang yang mendustakan agama? Ataupun yang dikaitkan dalam ayat ni, adakah kamu tahu, iaitulah orang-orang yang mendustakan agama. Kata ulama ad-din yang dimaksudkan seperti mana firman Allah dalam
surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maknanya ad-din yang dimaksudkan adalah, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan tentangnya ad-din? Ad-din adalah maksudnya apa yang berlaku setelah manusia dibangkitkan di akhirat. Jadi menunjukkan bahawasanya pada zaman Rasulullah, sebab ayat ini turun pada zaman Rasulullah SAW, mana ada Al-Quran turun setelah Nabi diutus. Lalu kalau diturunkan kepada Nabi maka benar itu Al-Quran. Tapi kalau Nabi wafat turun Quran, kita kata mustahil. Mana ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ataupun turun sebelum Nabi Muhammad itu diutus, juga kita kata mustahil. Disebabkan dalam Taurat dan Injil tidak ada surah-surah pendek, kata Rasulullah SAW. Surah-surah pendek ini hanya diturunkan kepada aku saja, kata Nabi. Taurat panjang-panjang, Injil sebahagian panjang, tetapi yang pendek-pendek diturunkan untuk aku saja, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak lain, kata ulama, pada zaman Rasulullah Nabi dakwah, dan dalam isi kandungan dakwah Nabi adalah tidak lain melainkan tentang keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempercayai dengan apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah yang datang daripada Allah. Dia tidak perlu menggambarkan, walaupun wujud gambarannya, cuma beriman dan percaya bahawasanya itu yang telah difirmankan oleh Allah kepada Nabi SAW. Maka ketika itu barang siapa yang percaya, dia beriman. Dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu baginda Rasulullah SAW dakwah, maka ada di antara mereka yang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Nabi membacakan ayat ini, dia mengakui, dia beriman tentang ad-din. Tetapi apabila berpisah dengan baginda Rasulullah, lalu mereka bertemu sesama mereka, mengatakan, aku menolak, aku meragui dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad kepada aku. Lalu kata Abdullah bin Abbas, itu golongan munafik pada zaman baginda Rasulullah SAW. Maknanya sifat golongan munafik pada zaman Rasulullah dulu adalah apabila berhadapan dengan Nabi, mereka mengiyakan. Tapi apabila mereka berpisah dengan Nabi, maka mereka menolak. Itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat sebagai ujian bagi dakwah Rasulullah. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi hanya sekadar menyampaikan. Yang Nabi sampaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sama ada mereka nak terima ataupun tidak, itu bukannya kewajipan baginda Rasulullah. Kewajipan baginda Rasulullah adalah untuk menyampaikan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Bahkan sebagian ulama-ulama menyatakan lagi bahawasanya yang dimaksudkan adalah di kalangan orang-orang musyrik. Tadi golongan munafik. Golongan munafik adalah orang yang dikenal bahawasanya mereka ada dua kalimah syahadah. Mereka masuk Islam di hadapan Nabi. Mereka menerima sesuatu pada Nabi, dan mereka juga beriman melalui lidah mereka, tetapi tidak sampai ke hati mereka. Itu golongan pertama. Golongan kedua, musyrikin. Maksudnya adalah mereka mengakui wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sekiranya mereka berkorban, mereka bukan berkorban atas nama Allah, tapi berkorban atas nama berhala-berhala. Lalu mereka telah mendustakan. Disebabkan apabila bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, la yaqulun Allah. Siapa yang menurunkan hujan daripada langit? Mereka juga mengatakan Allah. Soalan ini ditanya kepada siapa? Golongan-golongan tu. Tetapi di sudut praktikalnya, mereka itu menolak kewujudan Allah yang menghidupkan, mana-mana yang mematikan. Mereka juga menolak bahawasanya tidak adanya kiamat, tidak adanya akhirat, tidak adanya hari berbangkit. Lalu dulu Abu Sufyan
Sewaktu dia dalam keadaan kafir, dia pernah melakukannya. Itu yang dimaksudkan mereka yang mendustakan akan hari pembalasan. Maksudnya adalah Abu Sufyan mengakui Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, tetapi tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dia meraguinya dan dia menolaknya. Lalu disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, kalau sekiranya Abu Sufyan itu menyembelihnya seperti mana dia sembelih kambing ke, dia sembelih unta, lalu kaedahnya adalah dengan mengharamkan sembelihannya itu untuk dimakan oleh orang-orang miskin pada ketika itu. Sedangkan tradisinya masyarakat Arab adalah memberi makan pada orang miskin. Lalu Abu Sufyan mengubahnya kerana sombongnya, takabburnya. Jadi maksudnya apa? Ad-din juga dikaitkan dengan apa yang akan berlaku di akhirat. Maksudnya adalah apabila seseorang enggan untuk membantu menolong fakir miskin, anak-anak yatim, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Sufyan dia tidak melihat hukuman itu pasti berlaku. Dia meragui dan mendustakannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat ini, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, fadzalika alladhi yad'ul yatim, itulah mereka itu adalah orang-orang yang mengerdiknya anak-anak yatim. Seperti mana Abu Sufyan. Ini kisah Abu Sufyan waktu dia musyrik dulu. Kisah siapa? Kisah seorang yang kemudian Islam, mati sebagai orang yang menjadi sahabat Nabi, yang dulunya musyrik, turun ayat Quran tentang dia waktu dia musyrik. Apa maksudnya? Itu ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang kisah seseorang yang dulunya adalah musuh Allah, kemudian dia bertobat, Islam, beriman, menjadi kekasih Allah dan Rasul. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam satu riwayat Abu Sufyan, fadzalika alladhi yad'ul yatim, yakni dia mengherdiknya anak-anak yatim. Maksud mengherdik di sini kata ulama-ulama kita tidak lain, yakni maksudnya adalah dia menakut-nakutkan akan anak yatim dan juga menahan hak-hak atas anak yatim. Dengan cara dia angkat tongkat dia, lalu dia menghalau anak-anak yatim. Pada anak yatim itu siapa menjadi ayahnya? Semua manusia yang di atas dunia menjadi ayahnya, akan menafkahinya. Dia tidak ada ayah, lalu siapa menjadi ayahnya? Semuanya laki-laki di atas dunia yang mampu untuk menafkahi mereka. Tapi Abu Sufyan menghalau anak-anak yatim dengan tongkatnya. Kisah dia sebelum dia Islam, sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Selain daripada itu kata ulama, yad'ul, fadzalika alladhi yad'ul yatim juga adalah yakni menahan hak anak yatim dan tidak memberikan hak-hak mereka kepada mereka itu. Bagian-bagian yang sepatutnya diberikan kepada anak yatim maka ditahannya, ditegahnya, sehingga mereka juga mengherdik, menghina, menghalau sehingga sampai peringkat menzalimi mereka. Itu berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah akhirnya mengambil tempat untuk memelihara anak-anak yatim. Bahkan diceritakan sebelum Rasulullah itu menjadi nabi dan juga rasul, Nabi jaga suku anak-anak yatim. Sebelum dia jadi nabi dan juga rasul, siapa yang membiayainya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Daripada hartanya Khadijah dibelanjakan, diberi kepada orang fakir miskin, diberikan juga kepada anak-anak yatim. Siapa yang menguruskannya? Rasulullah. Disebabkan pada ketika itu kalau manusia itu sombong sungguh. Kalau dikata dia ketua kabilah memang takabur sungguh. Kaedah pada zaman masyarakat jahiliah begitu. Hampir-hampir saja mereka mengakui Tuhan itu je. Hampir-hampir. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya keturunan orang Arab ini di Jazirah Arab,
Jazirah. Mereka berketurunan Bani Ismail, yakni sampailah kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Bani Israel sampai kepada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Ini Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sepatutnya mereka adalah mengambil agama yang sama dengan agamanya nenek moyang mereka, Nabi Ismail bin Ibrahim. Hanya mengesahkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keturunan Bani Ismail. Walaupun tak ada kitab, tak ada masalah. Yang ada kitab pada ketika itu adalah keturunannya Bani Israel. Ada Taurat, ada Injil, tapi tak terlibat pada Arab, disebabkan Arab Bani Ismail. Lalu tidak melibatkan Bani Israel untuk Bani Ismail. Hanya kita dapati dalam kitab Allah Subhanahu wa taala bahawasanya Nabi Ismail sendiri yang menyuruh umatnya, kaumnya untuk mendirikan solat dan juga mengeluarkan zakat. Pastinya zakat diberi pada fakir miskin. Tetapi masyarakat Arab di Jazirah Arab tidak dilihat lagi mereka ini adalah orang yang mendirikan solat. Tidak dilihat lagi mereka adalah orang yang mengeluarkan zakat. Padahal mereka berketurunan Bani Ismail, keturunan Arab, Jazirahnya Arab, tidak terlibat dengan Bani Israel yang di kitab. Oleh kerana itu dia sudah akidatul Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila ditanya tentang zamannya fatrah, zaman fatrah adalah zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul. Hanya perlu kita ketahui bahawasanya tak ada Nabi, tak ada Rasul, tetapi tetap di Jazirah Arab, orang Arab pun tak ada Nabi, tak ada Rasul sebelum tu. Tak ada kitab. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keturunan Bani Ismail itu terlebih dahulu ada sebelum adanya keturunan Bani Israel. Mengapa? Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Bani Ismail, Ismail bin Ibrahim. Terus Bani Israel itu adalah cucunya Nabi Ibrahim, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Bani Ismail, Ismail bin Ibrahim. Dia lagi hampir agama itu berbanding pada agama yang dibawa oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Semua adalah Islam. Cuma diperhatikan di sini, Bani Ismail tidak ada kitab. Bani Ismail tidak ada Nabi Rasul sehingga diutus Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Daripada Nabi SAW ataupun belum Nabi diutus, kita cerita sampai ke Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Rasulullah, bin sampai Adnan berhenti. Lepas tu tak tahu bin lagi, tapi sampai Ismail bin Ibrahim, tak tahu berapa ribu tahun. Tidak ada kitab, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, melainkan Ismail bin Ibrahim. Dua Nabi, dua Rasul. Bani Israel nak sampai ke Nabi Isa alaihissalam, jalurnya, keturunannya sampai ke Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, 70,000 Nabi. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Jadi pasti mereka perlu berpegang dengan kitab-kitab tersebut agar mereka adalah orang Islam. Kita tak boleh sebut agama lain, kita kena sebut Islam sebab semua Nabi Rasul bawa Islam. Selesai. Ini Bani Ismail, tak ada kitab, tak ada Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma disebut zaman fatrah, Nabi Isa diangkat ke langit. Walaupun Nabi Isa diangkat ke langit, dia Nabi Bani Israel. Orang Arab memang dah beribu tahun tak ada Nabi, tak ada Rasul. Yang terakhir pun Nabi Ismail. Jadi kata ulama, oleh kerana itulah di kalangan ahli fatrah, maknanya zaman fatrah adalah zaman Nabi Isa Allah angkat ke langit, dan tidak ada Nabi Rasulnya diutus melainkan Nabi Muhammad dengan jarak 500 tahun. Sebagian kata ulama
600 tahun. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, sama ada Bani Ismail ataupun Bani Israel. Tidak ada. Jadi di kalangan orang-orang Arab kena disebut sebagai ahli fatrah. Maknanya mereka tak ada Nabi, tak ada Rasul setelah Allah angkat Nabi Isa. Kenapa? Sebab Bani Israel, para Nabi, para Rasulnya berdakwah khusus untuk Bani Israel. Tak ada terlibat untuk orang Arab Bani Ismail. Cuma mengapa dikaitkan dengan zaman fatrah? Kerana dua keadaan. Keadaan yang pertama, agar diketahui orang-orang Arab tidak memerlukan Bani Israel, Taurat, Injil, Zabur. Lalu mereka memerlukan apa? Mereka memerlukan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail bin Ibrahim dalam ibadah. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ceritanya Nabi Ismail. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Dia menyuruh manusia untuk mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Pastinya keturunannya yang Islam beriman melaksanakannya. Lalu apabila dilihat di kalangannya Bani Ismail ini tidak terlihat lagi mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, tetapi terlihat mereka masih lagi menunaikan haji, tawaf di Baitullahil Haram. Amalan itu ada, tetapi solat tidak ada juga keluar zakat. Jadi di situlah fatrah. Maknanya itu fatrah yang pertama, masuk fatrah yang pertama. Fatrah yang kedua adalah apabila mereka telah mengubah amalan ibadah yang tali-nalinya sampai kepada Ismail bin Ibrahim, maka mereka keluar daripada tali-nali yang disebut sebagai hanifan muslimah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Ibrahim hanifan muslimah. Nabi Ismail mengambil daripada Nabi Ibrahim hanifan muslimah. Hanifan muslimah adalah lurus agamanya, tidak ada kaitan mesti ada patung, ada berhala, ada dewa. Tidak ada, mereka hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Lalu mereka telah mengubahnya. Yang pertama tadi belum mengubahnya, mereka mengakui Allah Tuhan. Yang kedua, mereka telah mengubah. Lalu akhirnya mereka pun mensyirikkan Allah. Jadi yang kedua ni kata ulama ahli fatrah, yang mati akan dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun tak ada Nabi Rasul yang diutus, tapi mati dalam keadaan mereka mengubahnya hanifan muslimah, maka mereka mati akan dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan apa? Disebabkan daripada benih-benih ini yang mengingkari hari kiamat, hari pembalasan. Mengapa? Mereka telah mengubah itu semua. Kerana amalan Bani Ismail semua beriman, mereka Islam, mereka beriman bahawasanya adanya Yaumiddin, hari pembalasan, hari kebangkitan. Mereka beriman itu semua. Tapi apabila munculnya akhir sebelum Rasulullah diutus, mereka mengatakan tidak ada. Lalu sampai berketurunan sehingga Nabi diutus oleh Allah. Nabi dakwah, ada di antara mereka itu tak percaya, mana ada di hari pembalasan. Lalu soalan daripada siapa kamu mengatakan bahawasanya tidak ada hari pembalasan? Ma wajadna alaihi aba'ana. Kami dapat daripada nenek moyang kami kata tak ada hari pembalasan. Jadi yang ini masuk neraka juga. Sampai kepada mereka pun mereka dah mengakui Rasulullah telah diutus, mereka menolaknya, ini ahli neraka juga. Jadi ini juga dikaitkan dengan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Seterusnya wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Dan mereka itu juga tidak mahu membantu untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hanifan muslimah, keturunan sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Maksudnya adalah di kalangan orang yang fakir atau orang yang miskin. Ini baru namanya hanifan muslimah, itu agama. Lalu mereka telah mengubahnya sehingga mereka mengatakan mereka adalah golongan-golongan yang hina, tidak berkewajipan bagi kami untuk memberi makan kepada orang-orang yang hina.
Seperti mana Rasulullah apabila Nabi dakwah, ada kalanya Nabi dakwah, Nabi bawa Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, beberapa sahabat Rasulullah. Lalu dilihat oleh orang-orang ketua-ketua kabilah yang musyrik. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kami tidak berminat engkau membawanya orang-orang ini kerana mereka adalah orang-orang yang hina di mata kami." Apa maksudnya? Mereka tidak ada tempat dalam masyarakat. Yang kata ketua-ketua kabilah itu mereka atas ketakburan mereka. Bahkan masyarakat Arab yang dah sampai pada peringkat begitu, memberi makan pada anak yatim, memberi makan pada orang miskin, memberi makan pada orang yang lapar, satu perkara yang mengaibkan dalam kabilah mereka. Begitu. Itulah maksud pengubahan tadi. Lalu orang ini kalau mati pada zaman fatrah sekalipun ahli neraka dia. Ahli neraka juga. Kalau sekiranya mereka tidak sampai pada i'tiqad ada Tuhan lain selain pada Allah, walaupun tak solat, tak puasa, tak haji, tak tawaf, tapi Allah Tuhan, ini ahli syurga, ini ahli fatrah yang mati sebagai ahli syurga. Allah tidak akan mengazab mereka. Itu maksudnya. Maknanya tak ada Nabi dan Rasul bawa diutus untuk mengaturkan ibadah syariat kepada mereka, tapi Allah Tuhan mereka. Walaupun mereka dalam keadaan ada rasam di kalangan orang-orang, minum ke, mabuk ke, tetapi mereka menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Itu yang dipegang, itu yang dibawa oleh nenek moyang kami Ismail bin Ibrahim, kami Bani Ismail. Tapi yang apabila yang mengubah adat yang sebenarnya, bahkan haid, nampak buruk apabila memberi makan kepada orang-orang yang dalam keadaan miskin. Bahkan sampai mereka menyuruh manusia jangan membantu orang-orang miskin. Kerana apa? Kerana akan memberi nama buruk kepada kabilah kami, kabilah kita. Makna menunjukkan bahawasanya memberi makan kepada orang miskin itu bukan satu amalan yang baik, tapi satu amalan yang mengaibkan dalam kabilah mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Seterusnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sekalipun menunaikan akan solat mereka, alladzina hum an salatihim sahun, iaitulah orang-orang yang lalai di dalam solat mereka itu. Lalu kata ulama-ulama tafsir, masuk fawailun tidak lain melainkan satu azab bagi orang yang mendirikan solatnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut fawailul lil musallin, maka celakalah walaupun orang itu telah melaksanakan menunaikan solat. Dan di sini yang perlu kita ketahui, disebabkan ada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya bagi orang yang mendirikan solat, dia khusyuk dalam solat, dia orang beriman. Tapi dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut fawailun, celaka besarlah man azab siksa. Bagi ulama mengambil pada zahir makna secara maknawi ayat fawailun adalah maka neraka wail itu kepada orang-orang yang bangun dan mendirikan solat. Tetapi Allah menyatakan alladzina hum an salatihim sahun, tetapi yang dikaitkan dengan mereka mendirikan solat di sini adalah yakni mereka yang tidak benar memuliakan perintah solat daripada Allah kepada mereka. Apa maksudnya di sini? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun adalah ditujukan kepada orang-orang yang tidak pernah menganggap solat itu satu kewajipan. Tidak pernah menganggap solat itu satu kewajipan. Makna menunjukkan yang pertama di sudut akidah. Akidah mereka dah bermasalah. Sebab bagi mereka solat ni satu perintah, tapi bukan satu perintah yang wajib. Lalu bagi mereka terpulang untuk laksanakannya atau tidak. Bukan satu kewajipan. Seperti mana difahami macam perkara yang sunat, terpulang nak laksanakan ataupun tidak. Terpulang atas saya nak buat ataupun tidak, pahalanya untuk saya kalau saya buat. Kalau saya tak buat, tidak ada pahala sekali itu. Lalu ada yang beranggapan, bahkan pada zaman Rasulullah SAW, di kalangan orang munafik, mereka agak beranggapan solat bukan satu kewajipan. Mereka telah meremeh-remehkan
merendah-rendahkan perintah kewajipan. Oleh kerana itulah pada zaman Rasulullah SAW, bagi orang munafik solat itu tidak perlu dikira yang jumlah. Dalam Islam, solat itu jumlahnya 5 kali sehari semalam. Bagi orang munafik, mereka tidak perlu jumlahnya. Mengapa? Terpulang bagi mereka nak buat atau tidak. Bila mereka berada di rumah, bila mereka bermusafir, mereka tidak akan solat, tidak akan melakukannya. Tetapi apabila mereka di khayalan ramai, mereka pun adalah benda mereka nak tahu Nabi nak cakap apa, datang masjid, waktu solat masuk, mereka pun bangun dan solat. Seperti mana Allah kata, alladzina yura'un, iaitulah orang-orang yang melakukan riya. Maknanya dia bangun untuk solat sekadar untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk Allah. Maknanya menunjukkan bahawa ini adalah golongan-golongan. Kalau ditanya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut maka neraka wailah bagi orang yang solat, maka jawapannya adalah yang pertama, mereka menyia-nyiakan kewajipan, merendah-rendahkan, melekeh-lekehkan, bahkan sampai mereka menghina kefarduan. Bahkan di sudut akidah, barang siapa yang merendah-rendahkan solat, menghina perintah kewajipannya, maka dia kafir, kata ulama. Kalau kiranya dia tak solat, mungkin tak lengkap, tetapi dia tidak pernah menghina, dia kata solat itu fardu. Yang salah saya, bukan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu fardu, cuma dia meninggalkannya, salah dia, maka mereka tidak murtad, tidak kafir. Tetapi apabila seseorang itu walaupun melaksanakan solat, tapi dia melekeh-lekehkannya perintahnya, bahkan menganggap itu tidak wajib atas saya nak buat ataupun tidak, menghina perintahnya tapi dia lakukannya, maka tetap dia kafir. Bukan dia menunjukkan dia kena tinggal dulu. Bila dia mengkritik, dia telah kafir. Itu kaedah. Lalu orang-orang yang mengkritik solat tadilah solat. Lalu katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang ini yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik pada zaman Nabi, adalah orang-orang yang di dalam hati mereka tidak ada iman. Lalu Allah turunkan ayatnya untuk mereka. Apa maksudnya? Kerana mereka tak kembali untuk memperbaiki iman dan Islam, mereka solat tetap tidak sah di sisi Allah. Mereka solat tetap tidak diterima oleh Allah. Sehingga mereka bertobat, jangan mengingkari, jangan menolak, jangan merendahkan, jangan menghinakan akan perintah kewajipan solat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini an salatihim sahun, dia lalai. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lalai yang dimasukkan dalam ayat ini adalah ada di antara mereka menunaikan solat bukan pada waktu dia, sebab ikut pada kehendak mereka sendiri, seolah-olah waktu solat mereka yang tentukan. Lalu ini juga adalah salah satu daripada batas-batas yang menyebabkan solat mereka tidak diterima oleh Allah. Seperti mana contoh, dia mengetahui solat subuh telah masuk, dia lebih memilih untuk tidur kerana baginya nanti dia bangun tidur, dia akan menggantikan solat. Dia lebih memilih nak tidur. Dia tahu kewajipan, dia memilih untuk tidur. Cuma nanti bila dah bangun, dia gantilah. Dia pun tahu ganti solat wajib. Lalu kata Abdullah bin Abbas, lalu dia pun tidur. Habis dia bangun tidur, matahari dah naik. Lalu dia pun solat. Lalu Allah kata, fawailul lil musallin. Lalu kata ulama apa? Maknanya hikmah tentang ayat ini adalah, kalau sekiranya orang itu solat bukan waktunya, sengaja keluar solat, sengaja melakukan solat bukan pada waktunya, Allah kata fawailul lil musallin, apatah lagi bagi orang yang tinggal terus. Begitu. Sebab kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah orang kalau solat subuh mungkin waktu duha, solat zuhur dah masuknya asar, solat asar dah masuknya maghrib, solat maghrib dah masuk isyak. Maksudnya perbuatan yang disengajakan, muta'ammidan, sengaja.
Lalu bila dia solat saja, Allah Subhanahu Wa Taala kata fawailul lil musallin. Sebab solatnya dalam keadaan sahun. Sahun adalah lalai, yang tidak menunaikan solat pada waktunya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak lain kerana mereka itu adalah orang-orang yang telah menyia-nyiakan waktu. Seperti mana juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat. Maka mereka itu telah menyia-nyiakan akan solat. Maksudnya adalah mereka tidak solat pada waktunya. Dulu Bani Israel Allah perintah solat 2 kali sehari semalam. Yahudi, Nasrani. Kalau betul mereka Islam, solat mereka 2 kali. Lalu turun ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat. Kata Abdullah bin Abbas adalah untuk Yahudi, Nasrani kerana mereka dah meninggalkan solat. Mula-mula Yahudi Nasrani solat, cuma tak pakai waktu, ikut rasa dia. Bila nak buat, buat. Menyebabkan mereka dah menjadi munafik hal ehwal solat. 2 waktu dia pun. Tentang 2 waktu itu khilaf kata ulama. Sebagai ulama kata sebelum matahari naik, yang kedua sebelum matahari terbenam. 2 waktu ni. Cuma cara solatnya Allah Alam. Cuma solatnya tetap ada diri, rukuk, sujud. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Allah dah beritahu kepada Maryam, bab solat itu ibadat solat ada diri, ada rukuk, ada sujud. Gitu. Lalu orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani telah keluar dari Islam kerana meninggalkan solat. Sehingga sampai peringkat kita lihat hari ini tidak ada rukuk, tidak ada diri, rukuk, sujud atas solat mereka kerana mereka bukan Islam lagi. Sehingga kata ulama kita ditanya, masih ada lagi orang bertanya, adakah Yahudi, Nasrani, Kristian hari ini Islam juga? Sebab apa? Sebabnya ada kitab Taurat, Injil, dikatakan Allah Tuhan mereka. Adakah mereka Islam? Dan dijawab oleh ulama, satu dia, kamu lihat mereka solat atau tidak. Solat mereka mesti berdiri, rukuk, sujud, ada bacaan. Mereka mesti baca Taurat, baca Injil. Sebab itu amalan solat para Nabi Rasul Bani Israel. Lalu jawapannya tidak ada. Maka apabila tidak ada, maka mereka bukan Islam. Selesai. Dan lebih terbukti mereka tidak Islam sebab mereka tak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang solat tapi bukan pada waktunya. Apatah lagi kalau orang terus meninggalkan solat. Pada hukumnya jauh lebih besar daripada hukuman bagi orang yang meninggalkan solat, yang ini menunaikan solat tapi keluar pada waktunya. Tapi wajib baginya mendirikan solat juga dengan cara menggantikannya. Alladzina hum yura'un, iaitulah orang-orang yang melakukan riya. Kita kembali praktikal yang berlaku pada zaman Rasulullah di kalangan orang munafik solat, sehingga Nabi menggelarkan mereka munafik. Nabi tidak terus kata mereka orang munafik, tapi dilihat perbuatan mereka dulu. Nabi SAW menghitung hari pertama, hari kedua, sehingga ada hari yang Nabi tak hitung. Cuma Nabi kira mana-mana hari yang Nabi dah kira. Nabi tanya, mana fulan bin fulan? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasul. Waktu itu subuh. Lepas tu Nabi tanya waktu malam Isyak pula, mana fulan bin fulan? Tidak tahu ya Rasulullah. Hari esoknya Nabi tak tanya, esok lagi Nabi tak tanya. Mana Nabi dah tanya sekali. Masuk hari keempat baru Nabi tanya balik, mana fulan bin fulan? Tidak tahu ya Rasul. Subuh dan Isyak. Sehinggalah Nabi menghitung lebih kurang 40 kali soalan, dikaitkan 40 hari dulu. Tapi dalam 40 hari itu, yang pertanyaan Nabi itu 40 kali, tidak tahu mungkinnya selama 50 hari, 60 hari. Tidak terlibat 40 hari terus tanpa ni ada, maknanya tak selang-selang gitu. Lalu Rasulullah SAW pun mengetahui terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang
alladzina hum yura'un. Bahkan turun dalam surah An-Nisa yang telah kita belajar, tidaklah mereka itu bangun menunaikan solat illa kusala, mereka malas-malas. Yura'un an-nas, dan begitu juga mereka menunjuk-nunjuk saja. Turun ayat itu di Madinah, Nabi dah tahu perkabaran daripada Allah. Orang yang malas adalah, maksudnya mereka tidak menunaikan solat dengan benar. Bahkan fawailul lil musallin alladzina ma'an salatihim sahun tidak dikaitkan, maka dikaitkan juga apabila mereka itu rukuk tak menyempurnakan rukuk, apabila mereka sujud tidak menyempurnakan. Bahkan sampai peringkat tak membaca dengan apa yang perintah untuk membacanya. Maknanya dia solat sekadar seperti mana orang yang berdiri dengan zahir, diri rukuk sujud, tapi bacaan tidak ada. Bagaimana Allah nak menerima ni kalau dia tidak ada bacaan, sedangkan Allah perintah faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam solat mesti ada baca Quran. Kita baca walaupun suratul Fatihah. Ada ulama-ulama mujtahidin terdahulu mengatakan kalau dia tak baca Fatihah sekalipun, dia masih selamat lagi, solatnya masih diterima kalau dia baca ayat ni, surah ni. Tapi dia meninggalkan terus, tidak ada. Jadi kembali balik fawailul musallin, cuma dikaitkan alladzina hum yura'un pada zaman Nabi. Lalu Nabi kata, nak bezanya kita dengan orang munafik, kata Nabi, mereka tidak akan mendatangi itu solat berjamaah subuh dan isyak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan subuh dan isyak tadi kerana rupanya orang ini apabila berada di rumah, mereka tidak akan pernah solat lagi. Dia solat di mana? Apabila adanya pertemuan-pertemuan, oh itu Rasulullah, mari solat belakang Nabi. Tapi apabila mereka pulang ke rumah lepas maghrib, pulang isyak, mereka tidak akan mendirikannya. Sebab apa? Tak ada siapa nak tengok mereka solat ke tidak. Sebab solat mereka nak orang lihat baru mereka solat. Itu riak. Lalu soalannya, orang yang dah kadang riak ni Allah terima atau tidak solatnya? Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Kembali balik fawailul lil musallin tadi. Jadi sahun adalah orang yang riak. Maknanya adalah kalau sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan solat, tapi tujuan solatnya agar orang tahu dia ada ibadah, dia banyak solat, Allah tak terima. Dia pun fawailun juga kaedahnya. Kerana dia hanya menunjuk-nunjuk sebagai ahli ibadah yang banyak solatnya, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, alladzina hum yura'una, maksud mereka adalah orang-orang riak, bukan sekadar bab solat, tapi yang lain-lain juga. Seperti mana orang munafik dia begini, kalau sekiranya sesama mereka mengatakan jangan di antara kita infak, keluarkan satu sumbangan, beri kepada orang-orang muhajirin, sebab banyak mereka orang Ansar, jangan bantu sesama mereka. Lalu apabila Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, Nabi kata infaklah kamu, wa anfiqu fi sabilillah. Itu firman Allah. Masing-masing mereka pun, kepada siapakah kami nak infak harta benda kami ya Rasul? Rasulullah kata fulan. Oh, waktu itu mereka lakukan. Soalannya, adakah Allah Subhanahu wa taala terima amalan mereka? Tidak, kerana hati mereka membenci. Cuma mereka menunjukkan begitu agar tidak nampak mereka sebagai seorang munafik, bahkan nampak sebagai seorang yang beriman. Jadi kata ulama tasawuf, barang siapa yang melakukan satu amalan agar orang tengok dia sebagai orang salih, orang beriman, ahli taqwa, maka dia jadi ahli sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Abu Bakar Siddiq, maksud riya adalah apabila seseorang itu di hadapan manusia dia akan beribadah sebaik-baiknya, tapi bila di belakang Allah Subhanahu wa taala gitu-gitu aja. Dia tidak menyempurnakan solatnya dengan lengkap, dengan baik, dengan tumaninah itu. Tapi apabila ada mata-mata manusia melihatnya, oh, memperkemaskan ibadahnya. Termasuklah alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ud, dan begitu juga mereka enggan menghalang, yakni memberi bantuan kepada orang yang selayaknya untuk dibantu. Maksudnya itu, yang pertama adalah dia sendiri enggan, yang kedua dia menghalang orang lain jangan membantu, itu juga termasuk.
Jadi menunjukkan apabila dilengkapkan ayat ini menunjukkan dua yang kita akan dapat. Yang pertama adalah ini adalah sifat-sifat yang munafik. Yang kedua adalah kekufuran bermula daripada sifat-sifat ini. Mana bibit kekufuran boleh jadi disebabkan ini. Berapa agaknya bila kita belajar akidah, soalan ditanyakan, kalau sekiranya seseorang tak percaya dia berbangkit, adakah dia masih beriman? Jawapan kita tidak lagi. Kalau sekiranya dia tak percaya Allah yang menghidupkan manusia setelah dia, Allah mematikan manusia, dia tidak mempercayai, meyakini, adakah dia Islam lagi? Maka jawapannya tidak Islam. Walaupun dia masih berada bersama orang Islam, walaupun dia solat bersama orang Islam, dia tak tinggal Idul Fitri, Idul Adha, dia tak tinggal solat Jumaat, tapi berkaitan dengan keimanan tentang adid, dia menolak. Dan itu adalah kekufuran. Itu adalah termasuk pada bibit-bibit kekufuran. Lalu apabila mereka beribadah, kekufuran dah ada. Oleh kerana itulah bagi mereka solat ni bukan wajib pun, mula menghinanya. Lalu apabila mereka solat, mereka dah tahu solat ni bukan satu kewajipan, terpulang nak buat bagi macam mana. Lalu ada di antara mereka solat ala kadar, ada di antara mereka solat ni sekadar macam satu pasal ni kena buat. Ada di antara mereka solat kerana aku keturunan Islam, orang Islam kena solat, maka aku kena solat. Tapi bukan solat ni semestinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada di antara mereka tu dah jauh lagi furuk, ranting-rantingnya. Dia kata apa nak solat kalau sekiranya khusyuk. Allah kata solat masih khusyuk. Lalu kita solat tak khusyuk, apa? Solat ini menunjukkan orang yang tahu dia solat tak khusyuk, apa nak solat? Padahal Allah kata khusyuk tu dalam solat, kamu solatlah dulu, menghayatilah ayat, nanti kamu khusyuklah. Ini maknanya adalah orang yang telah masuk pada bibit-bibit kekufuran. Itu pasal ada orang yang masih mengaku Islam, tapi baginya solat bukan satu kewajipan. Wajib bila tahu makna solat. Boleh khusyuk, berwajib. Kalau tak ada itu, maka tak wajib. Itu pasal ada grup-grup yang mana fahamnya tak wajib solat tu. Ada grupnya, ada gengnya, bahkan ada juga peminatnya. Itu yang sampai peringkat solat mereka pakai batiniyah. Sebab dia kata zahir Allah tak terima, maka solat pakai batin. Duduk membayangkan solat sesat. Tapi bab makan tak boleh bayang, nak kena suap makan masuk mulut juga. Aus, nak kena minum juga. Cuba dia bayang makanan yang goreng, minum fish orange, tak boleh bayang. Dia sakit perut, cuba bayang pergi tandas, gitu. Tak boleh juga. Menunjukkan bahawa ini adalah orang yang sahun tadi. Mana cukup kita lihat seorang yang menyanyiakan solat, dia dah terbuka banyak bibit-bibit membawa kepada kekufuran. Sehingga yang terakhir, kalau mereka tak berubah, mereka kafir, mereka kufur atas Islam, kufur kepada Allah dan Rasul, keluar dari iman. Begitu. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.